Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua kawan-kawan yang mengambil diploma ini. Yang saya kasihi lagi hormati doktor kita, Dr. Liana, rakan-rakan satu grup dengan saya, Ustaz Puhelmi, Teacher Wenmin dan juga Teacher Sharon. Pertama sekali saya minta maaf sebab saya tak dapat untuk bersama-sama dengan semua secara online, maya, kerana saya terlibat dengan arbiter catur untuk kejohanan catur MSSM 2021 selama seminggu. Jadi saya tak naklah lepaskan peluang untuk ikut serta walaupun secara rakaman. Saya akan cuba jugalah bagi setakat yang saya mampu. Okay, untuk part saya adalah part 4 iaitu remote assessment. Okay, remote assessment. Okay, next. Okay, apa itu remote assessment? Remote assessment adalah satu keadaan yang mana student ini ambil exam tapi berada di tempatnya sendiri dengan device-nya sendiri. Okay? Nah, contohnya di kala wabak yang melanda ini, student tak di depan cikgu-cikgu. Jadi student akan berada di rumah masing-masing dan dia akan dinilai oleh instruktor. Okay? Instruktor yang akan bagi arahan apa semua dekat student. Itulah remote assessment, iaitu penilaian secara jarak jauh. Penilaian secara jarak jauh. Okay. They are often run at a specific start and end time. Okay. Selalunya remote assessment ni akan dimulakan pada satu waktu yang spesifik dan waktu penutup yang spesifik juga. Okay, contohnya mula pada pukul 2, jadi akan habis pada pukul 4 contohnya. Ataupun ada setengah keadaan yang remote assessment ni sehingga 3 hari. Maksudnya student diberi masa selama 3 hari untuk selesaikan tugasannya. Contoh dia dia umpama seperti macam ni pandangan saya seperti assignment, cuma jangka masa yang lebih pendek 3 hari. Okey. Okay, next. Okey, seterusnya adalah how to conduct remote assessment. Macam mana kita nak kita nak jalankan remote assessment ni? Yang pertama adalah continuously monitor students. Kita berterusan pantau student secara berterusan melalui WhatsApp ke, melalui Google Meet ke dan lain-lain. Okay? Yang kedua adalah communicate directly with students. Kita bercakap, berkomunikasi secara terus dengan student walaupun dengan jarak yang jauh. Yang ketiga adalah create assessment for specific goals. Dalam penilaian yang kita buat tu kita ada satu target, kita ada satu pencapaian yang kita nak. Contohnya kita ambil assessment yang dalam masa 3 hari. Okay, contohnya dalam masa 3 hari. Jadi student ni diberi peluang untuk open textbook. Peperiksaan secara open textbook. Jadi bila kita dah bagi dia open textbook, dia perlu tunjukkan kreativiti dia yang dia ada. Maksudnya mungkin dia boleh tambahkan bahan rujukan dia, dapatkan rujukan luar sikit, tak semata-mata dengan buku dia sebab kita dah beri ruang masa dan peluang untuk buka buku. Okay. Okay. Next. Okay, what are the actions should be made? Apakah tindakan yang perlu diambil? Okay, kita tengok dekat sini ada 3 lah. 3 yang nampak memainkan peranan yang agak besar. Yang pertama adalah teachers, guru itu sendiri. Guru perlu keep it appropriate and reflective. Dia perlu menggalakkan student untuk reflect. Apa yang tugasan yang dia dah selesaikan, penilaian yang dia selesaikan, guru akan komen dan dia perlu reflect. Dia bukan semata-mata mendengar dengan telinga kanan keluar telinga kiri, bukan. Dia perlu reflect, tunjuk balik apa yang dia boleh betulkan, apa yang dia boleh tambah baik. Yang kedua adalah provide support. Guru ni perlu sentiasa berikan sokongan kepada pelajar. Jika pelajar minta PM, minta pendapat, minta pandangan, tanya soalan, guru perlu bagi support dari sudut itu. Bagi peluang untuk student untuk bertanya dan mengembangkan apa yang dia dah buat. Okay, saya tak baca semua di slide sebab semua boleh baca sendiri. Saya lebih kepada nak syarahkan dan ceritakan semula sahaja. Okay, ya. Pihak kedua adalah principals, pengetua ataupun rektor. Mereka ni perlu feedback. Yang pertama adalah feedback. Mereka perlu
layan segala email yang dapat, segala feedback yang dapat daripada waris, daripada ibu bapa. Dia perlu reply balik. Yang kedua adalah monitor. Pengetua ataupun direktor ni seeloknya dia tak biarkan guru saja handle. Sebolehnya dia sendiri pantau peperiksaan yang berlaku. Okay. Okay, kemudian yang ketiga, pihak ketiga adalah tech leaders ataupun technician leaders. Technician ni perlu memastikan segala bahan yang diperlukan untuk digunakan dalam peperiksaan itu walaupun online mencukupi. Maksudnya ada bahan yang dia perlu upload. Mungkin guru ataupun pensyarah tak sempat buat semua tu. Jadi technician ni lah akan bantu. Okay, yang kedua adalah advocate for low cost internet access. Cuba sediakan, cuba tawarkan internet yang murah supaya semua student dapat melibatkan diri. Sebab kita tahu latar belakang background student ni daripada pelbagai. Okay, next. Benefits of remote assessment. Okay, kelebihan remote assessment ni yang pertama adalah automated test assembly tools. Contoh sekolah dah sediakan satu web, satu lapangan untuk digunakan. Semua student dan guru perlu update di situ seperti portal UEM contohnya lah. Jadi semua guna di situ, dia lebih fleksibel dan lebih mudah. Okay. Yang kedua adalah quicker to mark and issue results. Dengan auto scorable. Auto scorable ni maksudnya soalan yang memang dah ada jawapannya. Dia jawab itu jawapan dia macam ni. Dia jawab itu jawapan dia markah sekian-sekian. Dia jawab kurang sikit jawapan dia macam ni. Okay? Dia akan lebih memudahkan dan lebih mencepatkan lah. Okay? Yang ketiga adalah increase security. The people who should be able access exam information can be granted the appropriate system access. Yang keempat adalah easy assessment reporting. Mudah untuk kita bagi feedback. Maksudnya ibu ayah pun boleh tengok laporan di situ. Dia tak macam kertas. Kadang-kadang bila kita jawab dalam kertas, kita bagi kertas peperiksaan dekat student tak sampaikan pun dekat mak ayah dia kadang-kadang ada yang tukar juga result dia. Dia tambahkan markah untuk dia. Okay? Yang kelima adalah environmentally friendly. Maksudnya apa? Bila kita buat secara online ini, kita akan kurang menggunakan kertas. Bila kita kurang menggunakan kertas, maksudnya kayu pembalakan akan dikurangkan, printing ink pun akan dikurangkan, minyak kereta yang memberi kesan kepada environment pun akan dikurangkan secara tidak langsung. Okay, next. Okay, challenges of remote assessment. Kita ada beberapa cabaran dalam nak melaksanakan, merealisasikan remote assessment ni. Yang pertama adalah variations in educational context. Konteks pendidikan yang pelbagai. Contohnya, anak-anak exam bahasa Arab. Tapi ibu bapanya, ayahnya adalah background engineering. Mak dia adalah background dentist. Jadi mereka ni tak ada orang kata apa? Tak ada pendedahan yang banyak tentang subjek yang dipelajari oleh anak. Contoh anak memerlukan apa-apa bantuan kan. Jadi depa ni tak dapat nak bantu. Okey. Kadang-kadang ada setengah family tu memang tak ada langsung asas. Contoh bahasa Arab, tak pernah belajar langsung asas, tapi anaknya belajar jadi dia tak dapat membantu. Okey, next. Okey, cabaran seterusnya adalah fairness for students with disabilities. Okey, student yang OKU, kurang upaya ni, mereka ni mungkin ada masalah dari segi pendengaran, masalah dari segi penglihatan, masalah dari segi percakapan. Jadi bila exam secara remote assessment dijalankan ni, mungkin ada part yang mereka ni tak dapat nak take action, tak dapat nak join. Okay, seperti pelajar-pelajar yang normal, yang tidak ada sakit seperti mereka. Okay, next. Okay, seterusnya adalah inequities in remote assessment, iaitu student duduk di pelbagai tempat, bukan semua berada di bandar, jadi ada yang berada di luar bandar dan ada yang berada di kampung. Mereka ni tak sama, setiap orang ni tak sama. Contohnya ada yang ada gadget, handphone, iPhone yang mahal-mahal. Ada yang ada MacBook, iPad, komputer. Jadi ada setengah student ni komputer pun mungkin tak ada. Handphone pun hanya handphone yang biasa-biasa sahaja. Jadi akses depa punya penilaian, depa nak akses masuk ke dalam penilaian tu pun bermasalah. Jadi ada sedikit inequities, ketidaksamarataan dalam kita menjalankan remote assessment. Okay, next.
Okay, seterusnya adalah cara kita untuk improve remote assessment ni. Yang pertama, kita jalankan online assessment dan kita monitor dia. Invigilators ni adalah seperti instruktor, seperti orang yang menjaga peperiksaan, pengawas peperiksaan, boleh diadakan secara Google Meet. Contohnya pelajar perlu jawab dalam tempoh 2 jam tapi kamera kena buka. Guru-guru akan pantau. Okay, macam saya ada pengalaman jaga sukan catur ni sebab catur ni secara online. Jadi saya pantau setiap pergerakan mereka. Kita tengok selama 2 jam, selama sejam kita akan tengok pergerakan mereka. Ada tak cheating, ada tak bantuan daripada mak ayah, kan macam tu. Jadi lebih kurang macam itulah yang saya cuba sampaikan di sini. Sebab kita ada banyak, kita ada Google Meet, kita ada Webex, kita ada Zoom dan lain-lain lagi. Okay, seterusnya adalah design high level thinking questions in line with the amount of time that has been allotted. Okay, contoh, kita bagi soalan yang jangka dia 3 hari. Jadi disebabkan jangka dia tu terlalu lama, maksudnya taklah terlalu lama tapi dalam konteks peperiksaan itu lama. 24, 48, 60, 62 jam kan. Itu lama. Jadi kita mungkin bagi soalan yang kebat, yang perlu berfikir aras tinggi, yang perlukan rujukan yang lebih banyak. Itu adalah cara kita nak improve remote assessment sebab dia macam tak adil sikit kan bila kita bagi dia masa yang lama tapi soalan tu boleh tengok dalam buku teks. Jadi kita kena kembangkan, kena biarkan mereka ni berfikir dengan lebih jauh. Okay, next. Okay, seterusnya adalah gunakan platform yang menarik perhatian pelajar. Contohnya kita ada quizzes, kita ada Kahoot. Okay, apa lagi kelebihan bila kita gunakan benda-benda macam ni, aplikasi-aplikasi macam ni adalah markah tu dah ada. Habis je daripada penilaian, terus keluar markah. Contoh, A 70, peserta A 70, peserta B 65, peserta C 50 dan lain-lain. Okay, next. Okey, setakat itu je dulu daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar. Saya terbuka kepada apa-apa teguran ataupun mungkin saya sendiri salah faham dalam memahami ilmu assessment, silakan tegur saya. Boleh bagi tahu secara terus di kelas sekarang ataupun tulis di chat. Nanti saya akan follow up balik dengan sahabat saya, Ku Abdullah Helmi. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih Dr. Liana. Semoga jumpa lagi.